Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram asrama. Ikutilah kisah seramku. Kisah yang pertama. Pada awal tahun, sekolah kami telah pun dibuka. Jadi kami adalah pelajar-pelajar yang tinggal di asrama. Ketika itu asrama lama kami yang berada di bahagian bawah telah pun penuh kerana semua pelajar-pelajar senior akan tinggal di dalam asrama tersebut. Ketika itu ramai pelajar-pelajar baru yang telah mendaftar masuk ke asrama kami. Jadi asrama untuk pelajar-pelajar baru ini terletaknya di bahagian atas surau kami. Asrama itu sudah lama tidak digunakan. Mula-mula asrama itu dijadikan sebagai kelas tempat kami belajar. Apabila bangunan sekolah kami telah pun siap dibina, iaitu kelas-kelas untuk kami belajar, jadi asrama itu tidak lagi digunakan. Jadi kelas itu tidak lagi digunakan. Oleh itu, pihak sekolah telah pun bersepakat untuk dijadikan asrama sementara bagi pelajar-pelajar baru yang telah mendaftar masuk. Pada suatu hari itu adalah hari Minggu. Selepas kami selesai solat maghrib, jadi ada seorang pelajar ni, dia telah tertinggal barang penting untuk dia ambil di tingkat atas surau kami, ditemani oleh seorang pelajar yang lain, iaitu pelajar baru juga. Jadi pelajar ni mulalah menaiki anak tangga. Apabila dia sampai di hadapan asrama untuk pelajar baru ini, tiba-tiba dia terlihat ada sesosok tubuh yang duduk di bucu di dalam asrama tersebut. Lembaga makhluk yang dilihat oleh pelajar ini, lembaga itu memakai topi sawah, dan kelihatan kedua-dua biji mata lembaga tersebut berwarna merah, menyorong keganasan, sambil di mulutnya ada seperti rokok yang sedang dihisap oleh lembaga tersebut. Jadi pelajar ini ketakutan lalu menjerit dan berlari turun. Ketika itu pelajar-pelajar yang ada di dalam surau itu telah terdengar bunyi jeritan daripada pelajar yang sedang telah menjerit tadi. Jadi ramailah ketika itu pelajar-pelajar berlari untuk bertanyakan hal yang berlaku kepada kedua-dua pelajar itu. Lalu diceritakan kepada kami tentang penampakan yang telah dilihat oleh mereka berdua, yang telah mengganggu diri mereka. Ketika itu ramailah pelajar-pelajar baru yang berfikiran positif, yang memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan hantu. Kisah yang kedua berlaku pada ketika itu. Ada seorang rakanku, iaitu pelajar yang baru yang telah memasuki asrama itu. Dia telah tidur pada waktu petang. Aku dan rakanku telah mengejutnya. Ketika itu pelajar itu sedang demam, tak berapa sihat. Jadi aku pun kejut dia, tapi dia tak membangun. Jadi aku pun tunggulah pelajar ni dekat tangga, mana-mana tahu dia bangun sekejap lagi. Jadi aku pun tunggu dekat tangga. Tiba-tiba aku nampak pelajar ni sedang berjalan
di koridor asrama yang berada di atas surau tu. Tiba-tiba pelajar ni terjatuh daripada koridor, jatuh ke bawah dan mengalami patah tangan pada ketika itu. Jadi aku pun berlarilah pergi ke rumah guru besar aku dan memberitahu hal tersebut. Lalu guru besar aku pun datang dan melawat pelajar tersebut, lalu menghubungi kedua ibu bapa pelajar tersebut. Tetapi kedua ibu bapa pelajar itu memberitahu kepada guru besar kami supaya tidak dihantar ke hospital kerana dia akan ambil anak dia dan bawa ke tempat mengurut yang terletaknya di Tasik Chini. Jadi setelah sejam, lalu datanglah ibu bapa pelajar tersebut. Jadi aku nak singkatkan cerita ini. Apabila pelajar tu kembali ke asrama, lalu ketika itu pelajar itu mengajak aku untuk menemaninya di dalam asrama kerana tangannya masih lagi kelihatan sakit. Jadi aku pun bersetujulah dengan apa yang dirancang oleh kawan aku tadi. Ketika itu ialah selepas waktu maghrib, nak pergi ke isyak pada ketika itu. Jadi aku pun beradalah di dalam asrama untuk menemani kawan aku yang sedang sakit. Aku pun membuka sebuah tingkap yang berada di hujung dinding asrama kami, berlainan dengan tempat kami berehat. Jadi semasa itu bila aku dah buka tingkap tu, aku pun duduklah di hadapan tingkap tu bersama dengan dua orang rakan aku lagi. Sedang aku duduk di hadapan tingkap itu, lalu aku melihat ada sesuatu yang sedang bergerak daripada arah padang. Benda ni dia macam kelihatan macam berbola api. Mula-mula tu agak kecil. Lama kelamaan dia menjadi semakin besar. Dan lama kelamaan berbola yang aku lihat itu sedang bergerak ke arah tingkap kami. Lalu aku pun terasa takutlah pada ketika tu. Pasal aku tak pernah tengok lagi perkara yang sebegitu berlaku di depan mataku. Lalu aku dan dua orang pelajar lagi telah pun melarikan diri. Ketika itu aku telah menyorok di dalam lapisan tilam yang tempat untuk kami tidur. Jadi bila aku masuk ke dalam tilam itu, aku terasa seperti ditindih oleh sesuatu benda yang berat sehingga kerana aku tidak dapat bernapas. Akhirnya aku membuat keputusan untuk keluar daripada tilam itu. Apabila aku keluar daripada tilam itu, dua orang rakanku telah menjerit ketika itu dan kami pun berlari keluar daripada asrama dan kami masuk ke dalam surau. Ketika itu semua pelajar terkejut dan melihat-lihat gelagat kami dan bertanya ke hal apa yang telah terjadi kepada diri kami. Lalu kami pun memberitahu bahawa yang kami telah diganggu oleh sesuatu makhluk yang sangat menyeramkan diri kami. Kisah yang ketiga ini berlaku waktu pagi. Pada ketika itu aku melihat tuan guru aku, iaitu aku punya mudir, lebih kepada guru besar aku, sedang berjalan seorangan diri mendekati sepohon pokok, iaitu pokok cempedak. Tiba-tiba aku melihat ada seekor hulai hitam yang bergerak di belakang guru besar aku. Apabila aku nampak ular itu, aku terus pergi dengan memegang sebilah cangkul. Lalu aku telah memukul ular itu. Akhirnya ular hitam itu telah mati dipukul oleh aku.
Dan kejadian yang kedua berlaku sewaktu aku sedang berjalan untuk makan tengah hari di Dewan Makan. Ketika itu aku melihat ada beberapa orang pelajar perempuan yang sedang berjalan. Tiba-tiba pelajar perempuan ni menjerit dan melambai-lambai ke arahku. Lalu aku pun menghampiri pelajar perempuan tersebut. Dan aku bertanya kepada pelajar perempuan tersebut apa yang telah terjadi. Lalu kesemua pelajar perempuan itu menjawab bahawa ada seekor ular hitam yang sedang menghalang perjalanan mereka. Lalu aku pun mengambil sebatang kayu. Lalu aku memukul-mukul ular itu dan akhirnya ular itu mati. Lalu aku telah pun menanam ular tersebut. Dan akhirnya pelajar itu dapat meneruskan perjalanannya. Dan kejadian yang ketiga berlaku waktu itu, waktu petang, sedang kami menyantap makanan di Dewan Makan. Tiba-tiba beberapa orang pelajar lelaki telah menjerit dan menunjuk sesuatu kepada seorang guru aku. Lalu guru aku bangun dan menghampiri benda yang ditunjuk oleh pelajar itu. Rupa-rupanya ia adalah seekor ular hitam. Tetapi daripada raut wajah ular hitam itu, aku dapat melihat dia adalah ular hitam yang spesiesnya sama seperti yang telah aku bunuh yang pertama kali dan yang kedua kali. Dan akhirnya ustaz aku menangkapnya dan memegangnya dengan kemas. Lalu melihat mata si ular itu. Tetapi mata ular itu berkelip-kelip memandang ustaz aku seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan. Lalu ustaz aku pun menarik ular itu. Akhirnya ular itu putus. Lalu ditanamnya sebahagian daripada badan ular itu dan sebahagiannya dibuang di dalam semak. Dan kejadian yang keempat berlaku ketika itu waktu malam. Setelah kami selesai study pada jam 10 malam lebih. Jadi beberapa orang pelajar memberitahu kepada ustaz yang telah membunuh ular pada petang tadi. Jadi ustaz itu datang dan bertanya kepada pelajar itu kenapa menjerit, kenapa panggil ustaz datang. Jadi pelajar itu kata ada seekor ular hitam yang sedang menunggu di depan pintu kelas tempat mereka study. Akhirnya ustaz itu menangkap ular itu dan lalu membunuhnya. Dan kali ini ustaz itu memutuskan badan ular itu lalu dicampaknya ke dalam hutan berasingan kawasan. Dan selepas itu tiada lagi gangguan yang berlaku kepada kami pelajar asrama itu berkaitan dengan ular hitam yang mengganggu kami sebanyak 4 kali. Jadi kisah yang kelima, pada suatu petang aku dan rakan-rakanku telah ditugaskan untuk membersih kawasan asrama. Pada hari itu kami mengadakan hari gotong royong. Lalu aku dan pelajar-pelajar lain membersihkan kawasan-kawasan asrama itu. Ketika itu aku dilantik sebagai AJK kebersihan. Lalu aku membawa pelajar-pelajar itu untuk memberi tugas kepada mereka kawasan mana yang harus mereka bersihkan. Ketika itu juga datanglah seorang guru aku memberitahu bahawa yang kami ada satu tugasan penting, iaitu kena mengubah kedudukan stakar. Mula-mula stakar ini berada di tepi jalan di hadapan asrama kami. Dan akhirnya asrama ini dipindahkan di bawah sepohon pokok, iaitu pokok manggis. Apabila selesai kami mengubah tempat untuk meletakkan stakar itu, jam pada ketika itu sudah hampir menjelang maghrib. Jadi tinggal aku dengan kawan aku berdua saja pada ketika itu.
Dan waktu itu negeri Pahang telah terkena satu wabak, iaitu kekeringan air pada negeri Pahang. Musim kemarau, lebih kepada musim kemarau. Jadi kami pada ketika itu terpaksalah kena mandi di sungai. Jadi aku pun dengan kawan aku yang berdua ni, dengan suasana pada ketika itu semakin gelap dan semakin gelap. Jadi aku pun turun ke sungai, aku pergi mandi. Selesai aku mandi, aku pun baliklah ke asrama. Dan aku memakai pakaian dan aku masuk ke dalam surau. Ketika itu pelajar-pelajar lain sedang mendirikan solat. Jadi masa aku angkat takbir tu, tiba-tiba kawan aku ni dia mengganggu aku tau. Dia pijak-pijak kaki aku, dia pijak-pijak kaki aku. Jadi aku mula-mula tu tak balas lah apa yang dia buat pada aku. Dan akhirnya bila aku tak tahan sakit, lalu aku pun pijak kembali kaki dia, kaki kawan aku ni. Dan datanglah anak kepada tukang masak kami. Aku beri gelaran kepadanya sebagai Abang Ali. Jadi Abang Ali menepuk kedua-dua bahu kami, bermakna bahu aku dan juga bahu kawan aku, dan mengatakan, kenapa main-main semayang? Jadi aku pun berhenti dan aku mengatakan, kawan aku ni aku beri gelaran sebagai Farouk. Aku kata Farouk ni dia kacau saya dulu. Tiba-tiba Abang Ali menunjukkan sesuatu di luar tikap surau kami dengan mengatakan ada hantu. Ada hantu. Jadi aku pun bertanya, mana hantu tu? Jadi Abang Ali kata ada di tengah padang. Kawan aku ni dia dah khusyuk tengok hantu pada ketika tu. Hantu yang dilihat oleh kawan aku ni adalah hantu pocong. Tapi kalau hantu pocong, dia akan melompat-lompat. Tapi hantu yang dilihat oleh kawan aku ni, mula-mula dia akan menggulingkan badannya, lalu dia akan meloncat-loncat dan jatuh, gulingkan badannya semula dan meloncat-loncat. Dan setelah pelajar-pelajar lain siap solat, mereka pun bangun. Lalu ditegur oleh guru besar aku, mengatakan, mari kita doa dulu. Selepas itu pergilah tangkap hantu tu. Pergilah tengok hantu tu. Macam tu lah lebih kurang. Tapi aku masa tu kena solat dulu, diimamkan oleh Abang Ali. Jadi aku dengan Farouk ni, bila selesai solat, aku pun pergilah tempat pelajar-pelajar berkumpul. Jadi bila aku pergi ke tempat pelajar berkumpul, tempat yang pelajar-pelajar berkumpul, tempat tu berada di depan sebuah kelas, iaitu di bahagian bila aku sampai di hadapan kelas itu, lalu aku bertanya kepada pelajar-pelajar yang sedang berkumpul itu, mana hantu yang korang lihat itu? Jadi pelajar-pelajar itu mengatakan bahawa hantu itu telah masuk ke dalam kelas kami. Lalu aku bertanya kepada pelajar itu, bagaimana hantu itu boleh masuk ke dalam kelas kami? Adakah hantu itu melalui pintu yang dibuka olehnya, ataupun dia terus masuk? Jadi pelajar itu kata, hantu itu kami lihat dia terus tembus masuk ke dalam kelas kami. Lalu aku bertanya kepada pelajar-pelajar itu, mengapa di tangan-tangan kamu semua memegang kayu, cangkul dan peralatan yang lain? Tujuannya untuk apa? Jadi pelajar-pelajar tu kata nak pukul hantu lah. Aku kata dengan mereka, bagaimana kamu nak pukul hantu tu, sedangkan hantu tu dia boleh masuk ke dalam kelas kita ni tanpa membuka pintu, hanya masuk begitu saja. Bermakna hantu itu bukanlah seperti kita, tapi dia adalah makhluk halus. Hantu itu adalah makhluk halus. Dan kisah yang ke-6 yang berlaku pada hari yang sama juga. Pada ketika itu kami sedang mengulang kaji pelajaran kami di kelas kami. Tiba-tiba aku terdengar bunyi speaker melalui daripada rumah ustaz aku
memberitahu bahawa dia menyebut namaku dan 2 orang lagi kawan aku untuk datang ke rumah dia kerana terlihat ada satu lembaga yang sedang memanjat grill rumah guru besar aku. Dan aku pun cepat-cepatlah pergi pada ketika tu. Bila aku sampai, aku nampak lembaga tu dia berwarna hijau, tapi bukan macam toyol. Tapi kalau lembaga ini dia macam belangka dalam game Street Fighter tau. Dengan badan dia begitulah macam belangka. Jadi bila dia nampak kelibat kami, jadi lembaga itu telah melarikan diri dengan sekelip mata sahaja, lalu hilang. Itulah cerita-cerita seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Aku mengharapkan supaya anda dapat subscribe, share, komen dan like filem aku ni. Semoga apa yang aku kisahkan kepada anda ini dapat memberikan sedikit kisah dan dapat memberikan sedikit iktibar dan pengajaran kepada anda yang telah sudi menonton filem aku ini. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram yang akan menghantui pemikiran anda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan berjumpa lagi kita. Bye.